Okey, tukar. Tukar. Okey, boleh ceritakan mengenai program hari ni signing seremoni antara KLTVET dengan DPPIM. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Very nervous. Tak balik. Bini kau lah. Penting tu. Kuat lagi lah tu. Kuat sikit. Kuat. Sekejap lagi bunyi tu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terima kasih yang saya hormati Timbalan Presiden Dewan Perniagaan, Pembangunan Usahawan dan Pengguna Islam Melayu Malaysia yang dikenali sebagai DPPIM, dan saya daripada Kuala Lumpur Business TVET and Certified Institute yang kategori sebagai KLTVET. Juga kepada ahli lembaga ayah Ahli lembaga pengarah. ahli lembaga berikat ya. Okey. Boleh cakap. Kepada ayah Yahya Long Ali, ahli lembaga pengarah Kepada barisan ahli lembaga pengarah di BPM, tak sebut nama Datuk seorang cukup lah yang kami Okey. tak payah lah. Barisan ahli lembaga pengarah di BPM. Tak pernah macam ni. Okey. Okey, juga kepada ahli lembaga pengarah di PPIM yang saya hormati. Alhamdulillah pada petang ni kita bersama adalah untuk melaksanakan satu program yang kita panggil RPEL atau dikenali sebagai pengiktirafan pengalaman terdahulu ataupun pengalaman anda dalam industri. Jadi ini adalah salah satu program yang kita jalankan bersama dengan DPPM. Alhamdulillah saya dipahamkan DPPM telah mempunyai kurang lebih 50 peserta untuk mengikuti program RPEL. Jadi bagi saya, untuk makluman semua, program RPEL adalah satu program khas yang mana kita mengiktiraf, mempersijilkan dan juga kita mentauliahkan pekerja-pekerja yang tidak mempunyai sijil ataupun sebarang bentuk dokumen untuk meningkatkan pendapatan dan pekerjaan. Jadi dengan adanya program RPEL ni, kita percaya kita dapat membantu lebih ramai masyarakat, khususnya ahli-ahli DPPIM di bawah keluargaan Timbalan Presiden Datuk Zafirin dan juga ahli lembaga pengarah yang lain. Jadi dengan terlaksanakan program ni, saya rasa kita mampu meningkatkan pendapatan, meningkatkan sosioekonomi dan juga dapat memberi orang kata kita memberi mereka satu cahaya baru, kehidupan baru, iaitu kita memberi masa depan. Dengan adanya sijil-sijil ini seperti ini, seumpama RPEL ni mampu, macam saya cakap tadi lah, memberi dapat dengan terlaksananya dapat meningkatkan kehidupan dan juga pendidikan. Jadi untuk makluman semua, DPPIM dan juga KLTVET akan bekerjasama dalam tempoh masa yang panjang, yang kita akan mempersijilkan semua ahli-ahli yang memerlukan, dan saya percaya benda ni, perkara ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan persetujuan semua pihak. Program RPEL ini adalah satu program yang mana kita mengiktiraf pekerjaan main slide sikit saya. Okey. Sebelum ni. Okey. Paling penting, apa itu RPEL? Okey. RPEL adalah satu program pengiktirafan pengalaman terdahulu yang mana kita mengiktiraf pekerja industri. Yang penting adalah kita mengiktiraf kemahiran yang mereka miliki dan juga meningkatkan penilaian terhadap keboleh pasaran pekerja dalam industri. Satu objektif kita adalah mengiktiraf pengetahuan dan pengalaman. Kemudian kita meningkatkan peluang kerjaya
Dan yang paling penting, kita menghargai pengalaman pekerja tersebutlah. Yang contoh dalam industri sekarang ni, kita bersama dengan DPFM untuk memberikan semua objektif tersebut. Jadi next. Okey, jadi biasanya untuk melalui proses RPEL ni, kita mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, kita memerlukan penilaian awal. Jadi bila peserta tersebut memohon program RPEL, dia akan melalui proses penilaian. Kemudian selepas melalui proses penilaian tu, dia ada pembentukan portfolio yang kami uruskan, ataupun kita juga ada satu peringkat yang kita samakan, kita katakan program assessment ataupun pembentukan portfolio dan penilaian. Selepas kita menilai, penilaian tu agak unik, yang mana katakanlah dia bekerja dalam industri hotel, contoh industri hotel sebagai housekeeping. Jadi berdasarkan pengalaman, kemahiran, kejayaan dia selama 2 atau 3 tahun, kita menilai dalam bentuk portfolio dan assessment, dan kita mempunyai 7 orang panel yang akan menilai permohonan tersebut. Dan setelah penilaian tersebut diluluskan dan diiktirafkan, kita akan memberi mereka satu pengiktirafan, iaitu diploma RPEL dalam bidang hotel macam yang berlaku sekarang ni. Tetapi sebenarnya kita memberi pengiktirafan kepada lebih 50 bidang, dan juga kalau bidang tersebut tiada dalam list kami, kita akan custom made, kita akan buatkan bidang tersebut mohon kepada pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita tengok kat sini, sebenarnya untuk melayakkan mereka sebagai pelajar ataupun peserta RPEL, mestilah mempunyai berumur 18 ke 60 tahun dan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman barang bidang atau sektor pekerjaan yang mereka lakukan. Okey, ini adalah sangat penting. Kemudian kaedah tersebut, kaedah program kita adalah kepada tugasan penilaian program yang lengkap dinilai oleh European Education Board dan divalidasi oleh AZ University. Ini adalah contoh sijil yang Kuala Lumpur Business Certificate Institute dapat membuktikan bahawa Kuala Lumpur Business Certificate Institute atau sebagai TVET mampu mengeluarkan atau mengiktiraf atau mentauliah peserta-peserta tersebut. Ini adalah satu lagi, iaitu strategic partners daripada AZ University, dan mereka punya kampus di Lyon, France, yang mana pelajar-pelajar kita boleh kalau mereka nak graduasi di France pun boleh, graduasi di Malaysia pun boleh. Ini adalah contoh sijil yang akan kita berikan kepada peserta dan pelajar kita lah, peserta RPEL kita. Jadi ini biasanya perbandingan yang saya buatlah, just ini adalah untuk pengetahuan, iaitu kalau kita tengok konvensional, dia akan belajar sama 2-3 tahun tanpa belajar. Contoh, 2-3 tahun anda belajar, apabila anda keluar, anda sambung degree dan anda memula pekerjaan. Tetapi berbeza dengan mereka yang terus bekerja melalui TVET atau RPEL, mereka telah mempunyai income pendapatan. Contoh, apabila 2 tahun atau 3 tahun diploma habis, mereka yang dalam bidang pekerjaan dah ada pendapatan. Dalam 3 tahun tu telah membina kerjaya dan juga telah membina harapan depan untuk mereka lah. Jadi kita tengok dari yuran pun dari segi konvensional 20,000 ke atas. Contoh, saya suka bercerita bila saya buat talk tentang RPEL ni, saya suka bercerita satu je. Saya kata, kalau anda nak masuk universiti, anak anda masuk universiti, contoh, anda akan keluarkan duit untuk anak anda masuk universiti selama 2 tahun, dan PTPTN. Jadi apabila dia habis PTPTN, mereka akan menanggung hutang. Itu adalah satu yang itu kekurangan lah. Bila hutang, kalau anda tak dapat bekerja sampai anda kahwin ke anak cucu, anda tetap bayar hutang. Tetapi melalui biasanya pengalaman daripada TVET dan RPEL, anda tidak mempunyai tidak perlu membayar kos yang banyak. Kemudian dari segi kaedah sama juga. Kalau biasanya konvensional belajar sepenuh masa, dengan KL-TVET kita mempunyai program online, work based learning ataupun RPEL. Dari segi pinjaman, macam saya kata tadi, pinjaman tu PTPTN ni, jadi anda belajar, anak anda belajar 2 tahun diploma, 3 tahun degree dan tak dapat pekerjaan selepas tu, apa yang berlaku, mereka menanggung hutang dari segi PTPTN. Jadi itu saya kata tadi lah, dari segi pengiktirafan, kalau kita tengok konvensional, dia ada MQA, JPK, tapi pengiktirafan kami ada pada European Education Board dan juga pada Rajuk Industri. Biasanya
Kalau konvensional boleh pergi degree, master dan DBA. Kita pun boleh juga. Okey, kita juga boleh pergi ke degree, master dan DBA. Okey, ini adalah di antara diploma-diploma yang telah kami dapat kelulusan daripada EEB, yang mana kita boleh guna pakai kepada semua peserta pelajar-pelajar RPEL di KLTVET. Okey, kita kurang lebih kat sini saya rasa ada 40 lebih 40 ke 50 diploma yang kita akan iktiraf mereka lah. Student management. Okey, ini adalah laluan saya cerita tadi, laluan Dengan diploma APPER kita ada punya 3 pathway. Pathway pertama sebenarnya apabila anda dah ada RPEL, anda boleh sambung top up BBA selama 18 bulan dan terus sambung kepada master. Anda boleh pergi kepada MQA Main Master, anda boleh pergi kepada non-MQA Main Master. Dan selepas anda habiskan MBA, anda boleh sambung DBA di France dan juga bersama dengan Universiti Malaysia Kelantan. Itu adalah program MQA. Ini adalah laluan yang kita buatkan. Yang kedua, jika mereka sibuk sangat bekerja dan mereka tak perlukan MQA ke dan sebagainya, kita ada satu executive program. Executive program ni kita panggil Executive Master of Business Administration, yang sangat light and easy, sangat fleksibel. Kelas hanya sebulan sekali, kebanyakan seminar, dan apabila anda habis tempoh masa yang 8 bulan, anda akan dapat EMBA. EMBA adalah daripada Aziz University dan juga Universiti Malaysia Kelantan. This is non-MQA program. Kemudian anda boleh sambung kepada Executive DBA. Ini adalah laluan yang biasa. Tetapi kebanyakan kepada working adults, kami lebih encourage untuk pergi kepada laluan ketiga. Selepas ada RPEL, anda boleh terus sambung kepada MBA, okey, selama dengan umur 25 tahun ke atas selama 12 bulan. Dan anda akan pergi ke Lyons untuk graduation. Selepas anda habis MBA, anda ada 2 peluang, iaitu sambung DBA kepada MQA dan non-MQA. Jadi saya tengok, sebenarnya kami rasa laluan RPEL adalah salah satu laluan untuk mereka pergi lebih jauh dan berjaya. Dan tidak semestinya anda gagal diploma, anda tak boleh belajar. Sebenarnya boleh. Ini adalah laluan yang KLTVET bersama DPPIM ingin mewawarkan kepada masyarakat, khususnya ahli DPPIM, supaya mereka dapat meningkatkan dari segi pendidikan dan juga sosioekonomi mereka. Ini adalah contoh graduation kami yang kami jalankan pada 10 Disember di Auditorium Tun Dr. Siti Hasmah di SSM Kuala Lumpur Central. Alhamdulillah, ini adalah graduation yang kami yang kali kedua, dan disertai seramai 60 lebih peserta yang menerima diploma dalam pelbagai bidang. Dalam yang saya tunjuk sebelah tadi, ada lebih kurang 50 bidang yang mereka boleh pilih lah, dan kita akan assess mengikut prosedur-prosedur tertentu. Itu yang saya dulu get a certified institution. And from European, it's great coming here and seeing so many people getting this. Sedang usahakan sebenarnya Kuala Lumpur Business TVET and TVET Institute dalam usaha untuk mempersijilkan seramai 1,000 orang pada tahun 2024, dan insya-Allah kita akan mengadakan satu graduation pada November 2024
InsyaAllah kita akan ada seramai 1,000 pelajar. Itu adalah di antara harapan kami, dan juga kami percaya kerjasama kami bersama dengan Datuk Zafirin di PPBIM akan melaksanakan, akan merealisasikan usaha kami, yang mana kita akan mempersediakan lebih ramai masyarakat, lebih ramai orang, lebih ramai yang memerlukan sijil bagi meningkatkan peluang dan masa depan mereka. Terima kasih. Executive program tu nak kena ada work experience. Tak perlu. Tak perlu. Maknanya tak ada employer nak recommend, tak payah. Tak payah. DPPIM punya peranan dalam MOU ni untuk sediakan student ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih doa Dr. Zam dan sahabat-sahabat ahli lembaga pengarah Dewan Perniagaan Pembangunan Usahawan dan Pengguna Islam Melayu Malaysia. Kami di sini menyambut baik usaha yang kami menyokong usaha yang KLTVET ni, sebab dia disebabkan tujuan kita nak apa tu? Ilmu seluruh rakyat. Tadi dah sebut ni lah. Sebenarnya Nanti kita cut. okey. Apa tujuan utama kita ni, sebab kita Mampu bersijilkan. dalam kita ni Dewan Perniagaan. So dalam Dewan Perniagaan kita ada lebih kurang 1,300 usahawan yang berdaftar dengan kita, dan kita selain kita nak dalam usaha untuk memperkasakan bidang pendidikan selaras dengan perniagaan yang diorang pengalaman perniagaan yang diorang dah laksanakan dah. Jadi boleh ya. Boleh potong-potong. Potong-potong kejap. Dulu jangan lama. Lebih potong-potong. Kita nak Dewan Perniagaan ni kita nak memastikan supaya ahli-ahli perniagaan, usahawan ni tidak ketinggalan dalam biar seiring dengan perniagaan dengan pendidikan, selaras dengan usaha dengan dasar yang kerajaan kita sekarang ni tengah encourage, tengah menaik tarafkan industri TVET ni. Jadi kita hasil daripada kolaborasi ini, kita Dewan Perniagaan mensasarkan dalam kolaborasi ini selama MOU ni, perjanjian selama 2 tahun, kita mensasarkan 3,600 graduan akan kita usahakan bersama dengan KLTVET, akan lahirkan dengan KLTVET dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun lah. 3,600 dalam pelbagai bidang. Bos, begini tak? Pertama kali inilah kolaborasi yang pertama kali lah. Dan saya percaya dengan kolaborasi ni memang kita mampu melahirkan lebih ramai lah pelajar-pelajar RPM. Macam Datuk cakap tadi, dalam pelbagai bidang. Dan saya percaya bahawa di PPIM ni mempunyai lebih 1,300 ahli usahawan. Jadi kita lahirkan sekurang-kurang, macam Datuk cakap, walaupun 3,600 tapi 1,300 tu dah pasti yang akan kita persediakan mereka. Betul tak? Ya, dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun. So next year ada sasaran untuk tahun depan. Okey, sebenarnya pada tahun ni kami pihak KLTVET sendiri mensasarkan 1,000 pelajar. Dan untuk makluman semua, kita merancang satu lagi program yang kita akan buat. Program RPL ni kita akan menjemput ataupun menawarkan kepada mereka yang nak pergi ke luar negara, especially France, kurang-kurangnya seminggu ke 10 hari untuk menambahkan mereka punya ataupun buat macam business matching ke tu, kita akan buat benda tu. Kalau mereka berminat dengan kos sendirilah. Jadi itu adalah satu usaha yang mana KLTVET dan DPPM usahakan. Jadi bukan mereka hanya duduk di Malaysia, tapi mereka boleh pergi ke luar negara untuk timbul ilmu tambahan. Sebab walaupun kita pergi ke luar negara, tapi kita akan buat special class. Special class dari dengan universiti kita di sana, dan mereka akan belajar few things lah, didedahkan dengan industri di luar negara, insyaAllah.
So dia be attachment to kilang ke atau mana? Dia Yes. duduk dekat college ataupun dia duduk dekat kilang. Kalau dalam di industri? France kita ada hostel. Jadi kita tengok bila hostel tu free, kita tak boleh tengok bila hostel tu tengah full, hostel tak boleh. Jadi bila semester break mereka, kita akan turun ke sana untuk duduk di hostel mereka, merasai macam mana belajar di luar negara. Walaupun seminggu, walaupun 10 hari, dan kita akan isikan dengan berbagai perkara lah. Dari segi pergi melawat kepada industri-industri tertentu. Lepas tu kita adakan kelas dan kita akan buat adalah masa yang sama mereka akan dapat merasaikan makan angin kat sana lah, macam tu dia. Campur lah sekali dengan Campur lah. amali sekali. Ya, sekali macam tu. Mungkin pihak DPPIM ni boleh sediakan macam bantuan kewangan bagi yang deportee ke macam mana? Okey, kita menyambut baik saranan kerajaan yang mana untuk memperkasakan pendidikan seiring dengan keperluan industri ini. Jadi insya-Allah kita boleh bekerjasama dengan kerajaan untuk tajaan kepada yang ataupun sekali dewan sendiri akan menyediakan peruntukan lah kalau insya-Allah jika kita ada kemudahan tu kita akan sediakan lah. Macam saya percaya, kalau tu saya percaya DPIM ni kalau dapat membuktikan kepada kerajaan, dan saya percaya bahawa banyak dana-dana yang DPIM boleh mohon. Dan macam Dr. cakap tadi bahawa seruan kerajaan untuk memperkasakan TVET. Jadi dengan terlaksana program ni, kerajaan akan nampak bahawa DPIM sangat serius untuk memastikan pemangkasaan TVET tu berjalan dengan lancar. Jadi saya rasa selepas adanya graduation ataupun dalam masa terdekat ni, jadi mungkin pihak DPIM dengan TVET boleh bersama dengan kerajaan untuk mendapatkan dana untuk keseluruhan. InsyaAllah dari pihak TVET kami akan bantu. Jika perlu paperwork, kami akan bantulah untuk memastikan DPIM lebih jauh. Kau yang kita highlight tentang pengiktirafan diploma yang dikeluarkan oleh KLTVET. Ya. Melalui sektor Ya. Okay, sebenarnya macam saya cakap tadi, KLTVET adalah sebuah institusi ataupun badan yang menjalankan program-program RPET dan TVET. Jadi buat masa ni untuk pengetahuan semua bahawa KLTVET bersama ataupun telah mendapat accreditation daripada European Education Board. Dan juga program kami telah mendapat validasi daripada Al-Azhar University. Jadi disebabkan itu kita boleh melaksanakan program ni dan kita mempunyai kerjasama baik dengan pihak-pihak luar negara, okey, untuk memperkasakan TVET dan juga RPET. Okey, masih yang sama KLTVET juga bekerjasama dengan Universiti Malaysia Kelantan dan beberapa universiti lokal dan di Malaysia, PTA dan PTS, yang mana kami juga membantu mereka dari segi mempersijil, membantu mendapatkan pelajar dan juga bersama-sama dengan mereka melaksanakan SCSR dan juga program community yang tertentulah yang berkaitan. Pak Yam yang concern tadi mengenai industri, penerimaan industri nak boleh absorb student kan, grade 1. Okey, saya faham. Jadi apabila Pak Ayah dia nak tanya tentang pandangan industri. Okey, untuk pengetahuan semua, biasanya yang menghantar student, yang menyertai kami adalah industri itu sendiri. Jadi mereka faham bahawa dengan konsep yang kami bawa dapat meningkatkan ataupun membersijilkan mereka. Jadi dari segi pengetahuan industri tidak menjadi masalah. Seperti saya kata tadi, sebab industri yang menghantar pada kami. Contoh macam di Penang ada beberapa kilang, okey, yang mana mereka nakkan pengiktirafan. Jadi kami assess mereka, dan jika perlu melalui beberapa kursus-kursus pun kami buat. Depends kepada program lah. Kalau TVET kita akan adakan kursus-kursus, training. Tapi RPET biasanya kita boleh interview dan juga kita boleh buat short seminar. Jadi pengiktirafan tu saya rasa tidak menjadi masalah daripada industri. RPET is stakut atas daripada TVET lah. Okey, yang saya faham yang saya faham TVET ni biasanya dia mempunyai level 1 hingga level 5. Okey. Dulu dikenali sebagai, tak salah saya, LLPPKK, macam itulah, lembaga pertukangan
kemudian dinaik taraf sebagai MLVK, kemudian dinaik taraf sebagai SKM, dan kini saya dipahamkan, kalau saya tak salah, dinaikkan kepada nama TVET. Jadi benda tu masih lagi dalam takuk kemahiran lah. Dari segi SKM atau TVET mempunyai 5 level, iaitu level 1, level 2, level 3 bertahap di sijil, level 4 diploma, level 5 diploma lanjutan. Jadi biasanya kita adalah bersamaan dengan level 4 diploma kemahiran, dan kita diploma RPET adalah level 4 taraf dengan diploma SKM DKM level 4. And then macam saya kata tadi, walaupun diploma RPEL ni tidak mendapat kelulusan tidak ada daripada MQA atau JPK, tapi dia boleh pergi lebih jauh. Macam saya tunjuk tadi, untuk mereka pergi kepada diploma, daripada master MQA pun kita boleh buat. Kalau tak, dia boleh pergi kepada master terus bersama dengan AZ dan IPAD di France. Apa ni? So program ni dah berapa lama dah ni? Okey, program ni kita start pada tahun 2023 bulan 9. Baru lagi lah. Baru, dan alhamdulillah, sehingga saya cakap tadi, alhamdulillah sehingga kini kami mempunyai hampir 300 kandidat yang akan kita lahirkan. Yang tunjuk dalam tadi apa ni, graduation first batch. Itu second batch. First batch kecil, bukanlah 25 orang, dalam 20 orang. Kita buat di office kita, tapi bila kita nak besarkan, kita kena buat lebih besar lah. Kita buat tu Siti Hasmah punya. Ya, tu Siti Hasmah di Menara SSM Kuala Lumpur Central. So next batch berapa ramai? Macam saya kata tadi, kami bersama dengan DPPIM akan mensasarkan seramai pada tahun 2024 sekurang-kurangnya 1,000 peserta. So daripada DPPIM pun, kalau DPPIM boleh bagi, katakan memang boleh bagi 1,000 student, mungkin 2,000. Jadi minimum kami adalah 1,000 student pada November 2024. So saya harap para media boleh bantu jugalah pada 2024 tu untuk buat coverage, insyaAllah. Apa harapan? Harapan kami di DPPIM, diharap kerjasama yang terjalin antara DPPIM dengan KLTVET ni, kita dapat memberi pengiktirafan seramai yang mungkin kepada usahawan-usahawan di dalam negara untuk mengiktiraf diri mereka, yang mana kebanyakan usahawan-usahawan ada yang terlepas mungkin tak berkesempatan untuk melanjutkan pengajian, tapi berjaya di dalam bidang perniagaan dia. Jadi harapan kita hari ini, kita nak selarikan mana pendidikan dengan keusahawanan tu selari, mana taraf pendidikan yang diorang ada tu selari dengan perniagaan yang diorang jalankan. So mungkin bila tu mungkin diorang boleh pergi sampai ke luar negara, dia punya bisnes tu kan. Jadi